Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita sudah bersedia untuk satu lagi topik yang masih ada kaitan dengan rambut. Namun pada malam ini kita fokus cuma kepada warna rambut. Boleh? Dan semua daripada kita akan melalui proses ini, termasuk saya sendiri. Cuma saya bagi topik kalau baru umur 30, terutama sekali bawah pada umur 30, dah mula beruban, maksudnya rambut dah tukar warna daripada original kepada yang tak original lagi dah. Dan hampir sama pula dengan macam sepatutnya umur dah pencen. Kalau dah pencen, kalau rambut dah mula beruban tu memang kebiasaan. Okey, jadi apa yang kita nak buat pada malam ni, dan kita kena tahu fakta-fakta ataupun ciri-ciri macam mana boleh sampai jadi begini. Boleh? Sebenarnya rambut kita akan, hari itu kita cerita tentang gugur. Hari ini kita cerita tentang bertukar warna. Ya, akan tetap bertukar warna daripada gelap. Sebenarnya rambut dibagikan kepada 4. Satu dipanggil hitam, satu lagi dipanggil brown. Ada bahagian-bahagian negara barat, umpamanya banyak yang blonde, warna perang ataupun warna merah pun ada. Okey, semua ini berlaku disebabkan oleh dalam kulit kepala kita ni, kita fokus pada rambut iaitu dia ada follicle. Follicle ni kalau saya ambil contoh, katakan rambut warna hitam saya ambil pen warna hitam. Okey, kalau pen warna hitam, dia katakan rambut dah naik, dia ada tempat macam pasu dia ataupun dia punya follicle dia. Di dalam follicle ni rambut akan terus naik kan. Saya dah cerita itu antara sampai 2 hingga 7 tahun dia punya putaran dia, sampai dia hilang langsung, diganti dengan betul-betul pokok yang baru. Tapi pokok lama tu dia terus diganti, naik balik, pucuk dia naik balik, dan cara kenaikannya antara 0.3 mm, kecil, dan jaraknya singkat betul, maksudnya 0.3, tak sampai setengah milimeter pun. Tu sehari. Sebulan dia hampir 1 cm. Sebab tu lebih pada 2 bulan you kena potong rambut you. Sebab apa? Dah lebih daripada 2,5 cm panjangnya nanti. Okey. Namun apa yang berlaku ialah di dalam follicle ni lah yang menyebabkan sama ada you akan bertukar warna atau tidak. Kalau seterusnya sel-sel yang dinamakan melanocyte, nama pun melanocyte, yang mengeluarkan melanin. Melanin adalah zat warna, dan selalunya orang Asia macam kita, melanin kita warna hitam ataupun gelap. Okey, hitam, dia akan sentiasa naik, dan sel ni akan terus menggantikan dan memberi warna zat yang warna hitam dinamakan melanin itu ke dalam you punya rambut yang terdiri daripada keratin, protein. Jadi anda kena tahu, selagi mana melanocyte ni boleh keluar, rambutnya akan terus jadi hitam. Setiap 10 tahun, lepas pada umur 20-30 tahun, dia akan berkurangan dia punya production. Kilang dia kurang melanin. Kalau kurang, dia akan jadi mula-mula kelabu-kelabu sikit, lepas tu jadi abu-abu warnanya, lepas tu warna putih-putih. Sebahagian daripada rambut bila umur 50, kata orang, 50% daripada rambut you dah bertukar warna. Kalaupun tak nampak sangat, dah mula ada setengah tu mungkin putih-putih dalam 50%, dan bila naik pada umur 60 lagi 50%, maka 70 tu selalunya dah hampir macam saya ni, dah hampir penuh semuanya dah. Jadi tengok pun tinggal sikit-sikit je lagi warna hitam, betul? Jadi bila dah sampai 70 tu seharusnya dah warna putih. Itu dipanggil normal. Tapi kalau bawah pada umur 30, melanocyte ni, maksudnya dalam pasu ni dah tak ada lagi zat, dah tak supply lagi dah you punya melanin, maka rambut tu akan pun boleh bertukar warna. Ada lagi fakta-fakta lain kenapa rambut ni boleh tukar warna. Satu daripadanya yang paling ketara ialah penukaran ataupun pembuatan melanin tu daripada melanocyte tadi tu dibantu oleh satu enzim yang dinamakan tyrosinase. Dari tyrosinase tu memberi orang panggil apa, memicu, maksudnya dia
bagi boost kepada melanocyte ni. Tapi kalau tyrosinis ni tak cukup ataupun tak ada langsung bila dah berumur nanti besok, sebahagian besar daripadanya rupanya dalam tyrosinis ni ada copper. So selalunya bila orang tak cukup copper, dia boleh bertukar warna rambutnya. Jadi ada kaitan dengan makanan. Copper seperti yang terdapat dalam mushroom, terdapat dalam oyster. Tu kalau kita tak makan oyster lah kan. Setengah orang makan juga. Tapi kalau D&D diet tu kurang sikit. Seafood pun boleh. Kalau hari cheat day tu ada juga copper, minyak olive boleh kan. So you boleh dapat copper dalam mushroom lah, senang cerita. Okay. Dia membantu untuk membuat melanin tadi. Satu lagi, kalau you punya adrenal iaitu atas daripada you punya buah pinggang, ada nama gelenjar nama adrenal. Kalau dia terlalu aktif disebabkan terlalu, apa yang disebabkan adrenal tu selalu tinggi, dia punya fungsinya iaitu stres. Kalau stres, dia keluarkan kortisol, dia keluarkan noradrenaline. Dua hormon ini dah cukup untuk menurunkan you punya melanin. Bila turun melanin berarti color dah tak hitam lagi lah. Faham? Sebab tu kalau umur you tak sampai 30 tapi you gila-gila berat memikir satu dunia punya masalah, you fikir umur baru 24, 25 baru graduate, dah mula rambut bukan genetik pun dah boleh jadi putih ataupun jadi beruban. Faham? Okey, baik. So apa lagi? Satu lagi ialah disebabkan you tak cukup vitamin E. Sebab bila tak cukup vitamin E dalam badan you, yang terdapat daripada probiotik, daripada leafy green vegetable, yang menghijau tu sayur-sayuran, daripada kacang, bijirin, ataupun tak cukup vitamin B lah. B vitamin selalu tak cukup, biotin tak cukup, rambut pun boleh jadi putih. Dan vitamin E ni selalu terdapat, kadang-kadang you ada makan ubat hormon atau masalah kulit you senang disebabkan oleh postmenopausal. Selalunya orang menopausal senang. Lepas tu spider vein. Spider vein atau wrinkle, masalah kedut-kedut ni semua disebabkan you tak cukup vitamin E juga. Kalau tengok kedut, selalunya rambut pun dah mula bermasalah juga. Okay? Jarang makan carrot, jarang makan lettuce, benda-benda yang ada juga vitamin A. Okey, yang diperlukan ialah sekarang tiba masanya saya bagi tahu kenapa dulu, lepas tu kita buat apa yang kita perlu untuk bantu you supaya tidak kurang keyakinan. Maklum saja kalau kita terlalu rendah hormon ni ataupun masalah melanin ni, kita akan jadi putih pada umur peringkat awal. Setengah orang tu jadi keyakinan dirinya agak menurun sedikit. Saya nak bagi malam ni peluang untuk anda supaya bersemangat, insya-Allah boleh dibetulkan kalau peringkat awal lah. Baik, nombor satu ialah warna grey atau warna abu, warna lepas tu jadi putih ni, salah satu yang paling utama ialah daripada vitamin dan mineral yang tak cukup, berarti daripada makanan. Ramai orang tak cukup B6, B12 terutama sekali. Lepas tu biotin, ramai orang tak cukup. Vitamin D tu mustahak, vitamin E, vitamin C. Lepas tu lagi sekali untuk rambut, zinc dengan copper ni very important. Baik. Of course bagi mereka yang ada masalah anemia pun rambut boleh bukan kata luruh saja, boleh tukar warna. Of course mereka yang selalu dapat rawatan kemoterapi, yang selalu makan ubat-ubat daripada doktor bagi berbulan-bulan, bertahun-tahun, rambut selalunya akan bertukar warna cepat. Terutama sekali kalau tengok orang diabetik, orang high kolesterol, orang yang high blood pressure, senang. Sebab apa? Dia terlalu bukan kerap hari-hari dia makan ubat. Baik, lepas tu jangan lupa pada B12, very very important. Omega 3 pun ramai orang tak cukup. Tadi vitamin D, sekarang omega 3. Nasib baik kita ada recommend pada you all kan. You dah pernah dengar omega 3 dan vitamin D. Baik, sambung. Ramai yang tak cukup probiotik, makanan untuk bakteria. Barang dia ingat bakteria adalah pembuat vitamin B, terutama sekali vitamin B12 tu. Jaga baik-baik. Maka kalau bakteria tak dijaga elok dengan probiotik, maksudnya makanan yang berserat, rugi sangat. Sebab tu kita supply juga dinamakan fiber up tu untuk mereka yang malas nak makan benda-benda yang berserat, termasuklah buah-buahan, sayur-sayuran, ulam. Baik,
Seterusnya ialah fakta genetik. Kalau you tengok atuk you, kalaupun bapa mak you semua rambut penuh, tapi maksudnya tak putih, tapi atuk you awal-awal lagi you nampak dia dah beruban dan sebagainya, boleh turun kepada you. So masalah genetik ni dia boleh turun kepada you daripada kalau you miss 2 level pun asal usul kalau atuk you cerita bapa dia atau mak dia banyak uban, you jangan nak terkejut pula kalau you pun bermasalah. Sebab genetik ni satu isu di mana kalau rambut beruban ni agak sukar sikit nak tukar. Sebab dia dah orang panggil apa, dah ada plan dia untuk rambut you memang beruban peringkat awal pun. Baik, selalunya dia orang boleh tahu kalau di overseas tu dia boleh check ada satu genetic factor yang dinamakan IRF4. Dah dikenal pasti kromosom 6 ni adalah sains dia. Dia dapat tahu benda tu nampak dalam you punya sel. Kalaupun you masih muda, dia tahu tak lama lagi you kena siap cat rambut banyak sikit. Sebab you muda-muda dah ada rambut putih. Baik, tadi saya cerita dah awal-awal lagi tentang stres. Lagi sekali saya nak kenal pasti bahawa anda semua faham stres adalah merupakan punca utama sebenarnya. So selagi mana stres tak diselesaikan, susah nak hitamkan balik rambut. Kalaupun you baru umur 32, 35. Tetapi kalau boleh, dia boleh patah balik insyaAllah. Kalau bukan genetik ya. So masalah pollution, kalau tempat tinggal tu banyak sangat pencemaran alam, naturally alami you semuanya banyak asap, banyak bau, banyak tempat-tempat buang sampah, tolong. Okey. Dan ada orang kata sampai peringkat hati pun. Maksudnya kalau hati you tak tenteram, jiwa you terlalu terganggu, you selalu hasad, dengki, benci, jealous, marah all the time, susahlah rambut you hitam. Nombor satu, kalaupun dah putih. Putih dengan cepat tu, ni antara sebabnya lah. Sebab kalau hati dah tak terjaga. Ada ustaz-ustaz mengatakan jangan cabut uban ni sebab kalau dikirakan hukumnya makruh. Tapi bagi saya minat bila ada ustaz kata lagi naik rambut putih ni lagi macam apa, dia orang guna perkataan wakar, ada wibawa kita. Maksudnya dulu saya ingatkan rambut beruban ni memang tak best lah kan. Tapi rupanya dari sudut agama ada dia punya kebaikan. Katanya nampak berwibawa. Saya pun tak faham apa maksudnya. Tapi maksudnya dari segi kita kalau dah rambut putih tu tak usah risau lah nak bagi hitam balik ke macam mana. Kalau dah berumur, lagi pula dia mengingati kita untuk dah ke dunia lain dah. Betul tak? Yang lagi satu tu nak suruh lupakan sikit apa tu dunia-dunia ni. Faham? Lagi cepat kita tengok kat cermin, lagi banyak putih katanya lagi wakar, lagi bagus katanya. Okey. Tapi apa yang penting ialah jangan sampai berpenyakit dan anda berambut putih. Itu bahaya. Dan masih muda, disebabkan oleh stres tak boleh kontrol, rambut putih itu bukan wakar. Itu I tak tahu apa yang dipanggil. Okey, wallahualam. Tapi yang penting ialah anda nak tahu tak kenapa kat ketiak ni rambut dia tak pernah jadi uban? Siapa tahu? Cepat. Bagi tahu kat saya. Ini pelik ya. Rambut lain semua boleh jadi beruban, tapi rambut bawah ketiak ni tak boleh jadi beruban. Jawapannya sebab ada satu chemical, namanya bahan kimia, iaitu H2O2, hydrogen peroxide. Rupanya Tuhan jadikan body kita ni keluar hydrogen peroxide. Adalah fungsi dia sendiri untuk bunuh bahan-bahan kuman-kuman dan sebagainya. Tapi kalau lebih sangat, dia tak bagus untuk body kita. Dia boleh mematikan folikel-folikel sehingga rambut boleh jadi beruban. Itu salah satu daripadanya. So H2O2 ni, hydrogen peroxide ni, ada cara untuk kita mengurangkannya kan. Contoh, kita kena jaga makanan, kita kena ambil banyak vegetable tadi tu. Cruciferous vegetable tu boleh mengurangkan H2O2, okay, hydrogen peroxide dalam badan kita. Orang yang smoking 2.5 kali ganda lebih orang kata apa chance berpeluang untuk rambut jadi beruban. Ramai juga memang kalau kita tengok kawan-kawan you yang tak lepas rokok, rambut dia pun selalu beruban. Faham? Daripada muda lagi. Baik. Masalah thyroid, bukan saja boleh luruh rambut, kalau dia tak gugur rambut pun dia boleh putih rambut. Hypothyroid terutama sekali, tak cukup thyroid hormon. Dan bukan takat dia jadi putih saja, rambut akan jadi kering dan dia senang jadi apa orang panggil brittle. Brittle tu senang
senang patah lah kan. Dia boleh, orang panggil apa, split hair, boleh pecah-pecah rambut tu. Faham? Alright, lagi chemical hair dyes. Kalau pakai pewarna rambut yang chemical, banyak selalunya pun kan sintetik lah. Kalau organik tu tak tahan lama dan lambat pula proses dia tu. Orang sekarang zaman dia nak shampoo sekali je, dia nak tukar warna jadi hitam. Memang ada pun. Tapi saya dah pernah pakai benda tu, saya ingat dia mesti banyak chemical, mesti banyak bahan sintetik. Masya Allah, rosak rambut kita kan. Dalam tu kan ada bahan-bahan, termasuklah shampoo kita tu kena perhatikan. Kan saya dah cerita, ada parabennya, sulfatenya, lauryl sulfatenya, ada toluene, ada phthalates, ada formaldehyde, nama pun susah nak sebut. Berarti memang manusia ramai daripada kita menzalimi diri. Bukan Tuhan nak bagi uban tu secara umur awal-awal, rupanya kita yang menjahanamkan folikel kita, kilang keluar melanocyte tu dah tak boleh berfungsi. Dan satu lagi fakta yang paling penting sebelum kita bagi you ilmu untuk menghitamkan balik nanti, ialah disebabkan oleh matahari yang terlalu terik. Walaupun bagus saya kata, tapi kalau you overexpose terlalu lama, lebih pada 1-2 jam kepada matahari, terutama sekali UV light lah, UVA, walaupun UVB bagus, kalau B terlebih daripada sepatutnya, kan saya kata antara 20 minit 30 minit tu dah cukup. Tapi you berjemur macam jadi udang terbakar tu, siap. Okey, bukan saja kulit tapi rambut pun akan bertukar warna. Baik, sekarang saya janji nak bagi kat you hampir kalau dapatlah 7-8 yang telah dikenal pasti oleh petua-petua, dan juga bukan kata petua saja, di negara barat pun ada cuba sebahagian daripada yang saya nak cerita pada anda. Nombor 1, bukan saja melebatkan tapi lebih kepada menghitamkan. Okey, nombor 1 ialah bawang merah dengan campurnya, sama ada dengan minyak atau minyak kelapa lah, ataupun dengan minyak olive, ataupun minyak kelapa sawit, ataupun minyak sacha inchi oil, boleh. Rasionya bawang merah tu setelah dipotong elok-elok, bawang besar, bawang merah pun boleh, yang merah lah kan, dipotong-potong, nak blend pun blend, tapi diproses sehingga kan boleh keluar air, jus bawang merah tu. So you masuk sama banyak, 1:1 ratio. Katakan you dapat 3 sudu makan jus bawang merah, you buat 3 sudu minyak yang saya masukkan tadi. Kalau you rasa terlalu sikit, you tambah lagi. Maksudnya kalau rambut you jenis orang perempuan yang panjang-panjang, you kena buat lebih daripada 3 sudu teh lah, mana cukup kan. Itu untuk saya cukup lah, untuk lelaki. Tujuannya apa? Untuk you oles ataupun you urut ke kulit kepala you, dan ditinggal lebih kurang 30 minit. Kalau saya selalu, kalau orang kata kalau boleh tinggal overnight sambil tidur, bagus tak? Lagi bagus. Cuma selalunya you kena lapik elok, kalau tidak besok you kena salin satu katil you nanti, kan, bau bawang pula nanti. Baik, bersama dengan aloe vera. Seterusnya daun papaya. Pernah dengar daun betik tu? Anda ambil daun yang agak sederhana saiz, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Ambil daunnya sahaja, potong-potong-potong, kan, dia keluar macam tu. Lepas tu you potong sederhana saiz, you rebus dia, lebih kurang selembar cukup. Dan ambil 2 atau 3 cawan air, cukup. Okey. Tujuannya apa? You nak rebus daun papaya ni untuk you dapatkan air macam teh tu, tapi bukan minum. You massage rambut you juga. Faham? Okey, baik. Ada orang buat dengan daun kari pun boleh, sama konsep, tapi kena ambil segenggam lah at least, bukan 5-6 daun atau helai tu, kan, tak cukup. Selalunya segenggam untuk lebih kurang 2 cawan. Lagi sekali you rebus dia, boleh. Alright, sampai lebih kurang setengah daripada air asal. Air tu nanti disejukkan, ataupun waktu you tapis tu nanti cuma ambil airnya saja untuk gosok kat bahagian kepala. Seterusnya ialah hibiscus, bunga raya, ya Allah, bunga national flower kita. Daunnya tu, bukan bunganya tu. Hibiscus leaf tu sama juga, boleh digantikan. Kalau tak ada daun betik, ambil daun bunga raya. Kalau tak ada tu, ambil daun kari. Lepas tu bawang, ada satu. Banyak pilihan. Ada orang buat dengan daun pandan pun sama juga. Pandai-pandai lah. You buat macam paste pun boleh, buat macam masker pun boleh. Mask muka tu,
instead of you buat kat muka, you sapu kat kulit rambut. Lepas tu yang paling famous ialah jambu biji. Kan saya banyak cerita tentang jambu biji baru-baru ni. You boleh pakai jambu biji punya daun, bukan jambu tu. Daun dia you ambil seperti biasa 7-8 helai, rebus juga. Okey, agak-agak ambut banyak, buat banyak sikit. Satu lagi tadi papaya saya lupa nak cerita, biji dia. Bijinya terkenal juga, ramai orang tahu ni, saya pun baru-baru tahu. Dikeringkan dahulu sampai jadi kecut lah, dia kering betul, tak besar-besar lada tu, you tumbuk dia sampai jadi hancur. Lepas tu you campur dengan aloe vera, boleh. Setengah orang campur dengan putih telur, setengah orang campur dengan honey, serah kat you. Okey, asalkan you rasa selesa nak gosok rambut you nanti. Faham? Okey. Lepas tu kulit kentang famous juga. Saya pernah buat yang kulit kentang ni, bau dia teruk sikit. Tapi jenuh jugalah, dia tak lekat, dia tak apa orang panggil bertahan lama. So kulit kentang pun boleh. You rebus kulit kentang tu dan you macam masak periuk juga, biar setengah air. Bila air tu dah dah habis setengah daripada asal, setelah you rebus, air tu digosokkan, okey, kat kepala you. Ramai orang Indonesia bagi tahu kat saya, dia orang banyak pakai buah keras, minyak tu. Okey, dia ambil satu nama lain ialah buah kemiri ni. Minyak kemiri ni rajin dia orang pakai, dia orang sapu ke kepala. Minyak bijan boleh dengan coconut oil. Ada lagi orang pakai limau nipis pun ada, campur dengan minyak kelapa boleh. Lemon pun boleh, bukan limau nipis saja, lemon yang warna kuning itu boleh. Ada orang pakai santan dengan minyak kelapa dicampur sama banyak, 1:1. Ada orang pakai teh, uncang teh tu direbus biar teh tu keluar elok. Lepas tu dicampur dengan minyak pun boleh. Satu lagi teh ni, ada orang buat teh yang fresh macam tu, dia campur dengan air panas. Ada setengah orang tu dia buat teh tu dicampur dengan air, dia buka, serbuk teh tu dia biar semalaman. Ni dia panggil teh basi. Teh basi ni besok pagi you nak proses dia, you campur balik dengan minyak. Lepas tu you hidupkan dia, maksudnya you buat mask, buat paste, you gosok kat kepala. Last kali kopi. Kopi yang kau punya betul-betul pun sama konsep. You campur dengan minyak ataupun you campur dengan aloe vera, boleh. You sapu kat kepala you secukupnya. Ada orang buat dengan daun kunyit pun ada. Sama juga, potong-potong daun kunyit ni, rebus dia. Tapi daun kunyit tak boleh rebus, dia lumatkan dia, buat macam tumbuk-tumbuk ataupun buat orang panggil apa, blended tu. Nak ambil air dia, air daun kunyit tu yang diperah. Sama juga, you campur dengan aloe vera, sapu. Last kali ada orang buat dengan air mawar. Air mawar dengan kayu putih. Banyak dah kan, you tak larat nak pilih. Tengok yang mana yang serasi dengan you. Cukup dulu pada malam ni, saudara sekalian. Dah banyak sangat saya bagi, takut you terlalu banyak, tak boleh digest pula, tak masuk, dan tak tahu mana satu nak buat. So dalam banyak-banyak tadi, yang mana yang senang you dapat lah, kat dalam rumah, kat dapur you ke, supaya you boleh eksperimen. Saya masih lagi pakai D&D hairspray tu lah kan, anda dah pernah tengok kan. Saya pakai yang semalam tu, yang tu cukup bagi saya. Dia bagi tak gatal rambut, dia tak payah, kan saya kata langsung, tak pakai stitik, bahan sintetik pun lagi dah. Kalau dia nak hitam, Alhamdulillah. Hari ni nampak saya pergi potong rambut tadi, okey lah. Macam ni cukup lah untuk saya kan. InsyaAllah rambut anda pun insyaAllah. Kalau yang bermasalah sebenarnya, ikut yang saya cerita tadi, jangan melawak tentang makanan, tentang stres, dan of course kalau saya cakap tentang gaya hidup, yang tak boleh dilupa ialah tidur. Tidur ni selalunya ada kaitan dengan magnesium. Makanan-makanan yang D&D diet banyak magnesium. Hari-hari libur, maksudnya hari you nak, orang panggil treat day tu, hari you nak break you punya program D&D diet tu, seminggu sekali 2 kan, carilah telur sebab dia bagus juga. Carilah kalau ada ikan yang bersih, saya pun tak tahu kat mana nak cari kat you, tapi takat telur tu masih dibenarkan lagi. Boleh. Okay, cukup dulu pada malam ini. Saya bertemu anda di waktu yang terdekat. Jangan lupa untuk pastikan hidup anda itu dunia bahagia, akhirat syurga.
dan sentiasalah let go and feel good all the time. Terima kasih, jumpa lagi. Okay. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak dari antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?